Hai guys, welcome back to Buka Jahit. Ini adalah Vivo V27. Akhirnya Vivo V27 ni hadir untuk pasaran Malaysia. Semakin lama phone V series daripada Vivo ni, dia jadi semakin premium. Bukan saja hadir dengan design yang premium, tapi dia punya performance kamera pun sekarang semakin padu. Jadi kali ini dia hadir dengan design yang sangat premium. Dah macam design dekat smartphone flagship lah untuk design Vivo V27 ni. Finishing dekat back panel phone ni serius terasa dia punya premium. Dia ingatkan aku dekat Vivo X80 Pro pada tahun lepas. Dia punya finishing lebih kurang sama sebab dekat dia punya back panel phone ni dia ada texture yang kesat-kesat macam tu. Memang sedap lah untuk kita pegang. Dan phone ni nipis gila. Ketebalan dia cuma 7.36mm sahaja. Dia juga memiliki berat yang ideal which is 180 gram. Dan yang buatkan design phone ni look premium bukanlah bahagian belakang dia semata-mata, tapi bahagian depan pun buatkan design ni nampak premium. Tengoklah beza dekat skrin ni nipis gila. 2.3mm je untuk curve screen macam ni. Dan Vivo ada bagi tahu ini adalah skrin 3D curve yang paling nipis yang pernah Vivo buat. And aku setuju dengan benda tu. Phone ni sangat nipis dan feel premium tu memang dapat lah. Untuk warna phone ni dia hadir dengan 3 pilihan warna, iaitu Noble Black yang kita tengah review ni, kemudian dia ada Flowing Gold, dan akhir sekali ialah Emerald Green. Yang Emerald Green ni yang paling mewah lah bagi aku, yang mana dia boleh tukar dia punya warna back panel. Dia punya back panel ni boleh berubah. Teknologi ni bukan baru lagi dekat phone Vivo. Sebelum-sebelum ni pun dah ada. Dia panggil sebagai color changing macam tu lah. Dan kalau korang ingin cuba teknologi yang baru, teknologi yang fresh yang ada dekat smartphone Vivo, especially dekat V series dorang, better korang go for dekat Emerald Green sebab kat situ dia ada teknologi color changing. Cool gila kot. Dekat back panel ni boleh berubah warna kalau terkena cahaya UV. Baiklah, tadi aku dah cakap yang upgrade terbesar ada dekat Vivo V27 selain dia punya design yang macam dekat phone flagship ni adalah dia punya performance camera. Jadi Vivo V27 ni hadir dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 50MP untuk kamera utama, ia juga dilengkapi dengan OIS dan menggunakan sensor Sony IMX766V. Kemudian dia ada 8MP untuk kamera ultra wide dan 2MP kamera makro. Kamera selfie dia tak ada obat guys, gempak gila, which is 50MP. Dah macam dekat kamera utama dah. Dan kalau tengok dekat bahagian kamera ni, dia ada satu flashlight yang agak unik. Dia bukan flashlight yang biasa, tapi ada kegunaan dia. Vivo namakan dia sebagai Aura Light Portrait. Kelebihan dekat Aura Light Portrait ni adalah dia buatkan cahaya tu jadi lebih soft dan lebih clear. Pada mulanya aku ingatkan Aura Light Portrait ni gimmick semata-mata, tapi bila dah cuba gunakan dia, terutamanya pada mode portrait, yes, aku dapat rasakan dia memang betul-betul berfungsi. Dia berikan efek cahaya yang lebih soft, efek cahaya yang lebih lembut dan lebih kemas. Biasanya flashlight yang ada dekat smartphone selain Vivo V27 ni, dia akan berikan cahaya yang harsh, cahaya yang keras. Tapi Vivo counter benda tu, dia orang buat satu teknologi lah yang dinamakan Aura Light Portrait, yang mana dia punya flashlight ni jadikan dia cahaya yang soft, cahaya yang lembut. Memang sangat berguna kalau kita perlukan flashlight. Yelah, kadang-kadang tempat gelap sangat kita akan on kita punya flashlight, dan dia punya flashlight ni sangat berguna kalau kita gunakan dia sebagai mode portrait. Kalau kita nak ambil mode portrait and kita on dia punya Aura Light Portrait ni, dia akan berikan efek cahaya, dia akan berikan lighting yang lebih cantik lah. Baiklah, untuk kamera utama 50MP ni, hasil gambar dia berada dalam keadaan yang baik. Warna dia cantik, warna yang vivid. Warna dia ni memang cukup nice lah. Detail gambar pun kelihatan tajam dan dynamic range pun cukup baik. Untuk kamera utama dia ni hadir sekali dengan fungsi OIS. Memang sangat berguna lah kalau ada OIS dekat smartphone kita ni, sebab gambar tu akan sentiasa jadi sharp disebabkan bantuan OIS. Jadi untuk kamera dia ni memang padu gila untuk segmen phone mid range.
Dan salah satu kelebihan yang ada dekat kamera phone ni adalah tangkapan pada situasi low light. Bagi phone yang berada dalam segmen mid range, sebenarnya agak sukar untuk dapatkan hasil low light yang cantik macam dekat Vivo V27 ni. Dapat hasilkan gambar low light yang imersif. Dan apa yang lebih menarik ialah portrait mode pada situasi low light. So dia bukan saja memiliki sensor yang hebat which is IMX766V, dia juga memiliki software yang padu untuk enhance portrait mode dekat phone ni jadi lebih cantik. Untuk kamera selfie 50MP ni memang idaman setiap content creator lah. Lagi-lagi yang suka buat live kat IG ataupun dekat TikTok. Sebab dia bukan saja memiliki resolusi yang tinggi untuk ambil gambar, dia juga mempunyai rakaman selfie yang boleh merakam sehingga 4K 30fps. Dan phone ni ada features autofocus yang hebat. Jadi untuk hasil kamera selfie dia ni tak perlu diragukan lagi. Vivo memang hebat dalam bab-bab kamera selfie ni. Kalau nak bercakap tentang warna, so far so good. Warna yang natural, skin tone pun kelihatan natural. Detail jangan cakap lah. Kalau kita on fungsi 50MP dekat kamera selfie ni, gambar selfie akan jadi sharp gila. Jadi untuk dia punya performance kamera ni, bagi aku ini adalah upgrade yang terbesar yang ada dekat V series-nya Vivo. Aku dah cuba pelbagai model V series dari Vivo dan aku rasa ini adalah upgrade yang terbesar yang pernah diorang buat. Untuk performance dia pula, ini pengalaman pertama aku menggunakan Dimensity 7200. So far, phone ni dapat berikan performance yang padu dan lancar sebagai aku punya daily driver. Apa yang boleh disimpulkan kat sini untuk penggunaan dalam beberapa minggu ni, chipset ni memang cukup berkuasa dan jimat dia punya daya penggunaan bateri. Ia juga dipadukan dengan 12GB RAM dan ada penambahan RAM sehingga 8GB. Dan korang kena tahu, Vivo V27 ni adalah segmen smartphone mid-range. Tapi Vivo bagi 12GB RAM dekat phone ni. Dah macam size RAM dekat smartphone flagship dah. So, kalau dah ada 12GB RAM, lepas tu menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7200, performance dekat phone ni memang kencang gila lah. Dan dia ada RAM yang besar 12GB macam ni. Kalau nak scrolling atau nak buat kerja-kerja kat phone ni, rasa syok je lah. Nak buat apa saja kat phone ni akan terasa lancar je. Untuk orang muda yang suka main game, jangan risau sebab dekat phone ni dapat berikan performance yang kencang untuk jalankan game-game yang berat seperti Genshin Impact dan juga PUBG. Untuk Genshin Impact, kita akan dapat layan grafik yang medium. Untuk PUBG pula, tetapan grafik dia smooth extreme dan HDR Ultra. Dan nak lenjan main game dengan waktu yang lama pun tak ada masalah dekat phone ni. Ada tak ada isu panas semua tu. Sebab phone ni dia ada cooling system yang hebat. So korang bolehlah push rank dengan member sampai berjam dengan menggunakan Vivo V27 ni. Baiklah, bercakap tentang main game ni, mestilah perlukan bateri yang tahan lama. Dekat Vivo V27 ni, dia hadir dengan bateri sebesar 4600mAh. Bagi aku sangat cukup untuk kita main game dengan waktu yang lama dan sangat cukup untuk kegunaan seharian. Charger dia pun dah sangat pantas, iaitu 66W. Nak charge 50% ambil masa dalam 19 minit sahaja. Dan yang buatkan si Vivo V27 ni lebih mewah adalah bahagian skrin dia. Bukan saja memiliki design skrin yang premium seperti bezel yang nipis, kemudian skrin dia yang curve, tapi dia juga memiliki kualiti skrin yang mewah. AMOLED 120Hz refresh rate. Lepas tu dia ada 1 billion color, kemudian menyokong HDR10+. So untuk skrin dekat Vivo V27 ni, bagi aku dia dah cukup mewah lah untuk kita gunakan dia. Warna dia vivid dan vibrant, detail tajam, brightness dia pun dalam keadaan yang sangat baik.
Jadi nak tengok segala benda yang ada dekat screen phone ni memang sangat memuaskan. Oh ya, satu benda yang aku rasa best bila gunakan Vivo V27 kali ni adalah dia punya OS experience. Vantage OS 13 yang berasaskan Android 13. Kali ni OS dia hadir dengan look yang lebih simple, lebih matang dan fun gila disebabkan color-color yang ada dekat OS dia ni. Dia rasa macam lebih fresh je lah untuk Vantage OS 13 ni. Untuk Vivo V27 ni dia hadir dengan wallpaper yang baru, so-called kinetic wallpaper. Ala dia macam live wallpaper jugalah. So macam aku punya phone ni, aku meshkan dia dengan wallpaper warna gold dan UI color warna coklat. Memang nice gila. Macam korang tengok ni, nice kan? Dia nampak matching macam tu. Baiklah, kesimpulan dia, dengan tanda harga bermula RM1,799 bagi 8GB RAM plus 256GB storage. Kemudian RM1,999 bagi 12GB RAM plus 256GB storage. Bagi aku, Vivo V27 ni antara smartphone yang terbaik lah untuk segmen harga bawah RM2,000. Jadi dengan tanda harga yang sedemikian, kita akan dapat smartphone yang all around. Bagi aku cukup mewah lah untuk Vivo V27 ni dengan tanda harga bawah RM2,000. So kita akan dapat design yang ala-ala macam smartphone flagship. Bukan ala-ala lagi, dah memang design smartphone flagship lah. Design yang ada dekat Vivo V27 ni serius nice gila. Kalau suka yang premium, yang look seksi, warna hitam ni lah. Tapi kalau nak cuba teknologi yang baru yang ada dekat smartphone Vivo, korang boleh go for dekat warna yang emerald green tu, sebab dia ada color changing teknologi. Bagi aku teknologi tu cool gila kalau korang sukakan benda yang barulah, benda yang fresh. Kemudian dia ada skrin yang mewah dan cantik. And phone ni serius nipis gila. Aku tak tahu macam mana Vivo boleh buat phone senipis 7.36mm sahaja. Korang kena cuba pegang sendiri phone ni, sebab korang kena try lah. Korang kena rasa macam mana dia punya ketebalan tu. Sebab kalau cakap je macam susah sikit nak feel dia punya nipis tu. Korang pergi je dekat mana-mana store Vivo dan cuba sendiri dia punya nipis tu macam mana. Untuk performance dia, walaupun MediaTek Dimensity 7200 ni adalah chipset yang baru, chipset tu baru je keluarkan pada tahun ni, tapi dia punya performance bagi aku dah cukup stable lah untuk smartphone Vivo V27 ni. RAM pun besar, 12GB, atau murah sikit beli yang 8GB. Tapi bagi aku better korang go for 12GB, sebab korang akan dapat maximum performance lah dekat phone ni. Serius, 12GB memang rasa berbeza sikit lah berbanding 8GB. Kemudian dia ada bateri yang tahan lama dan pengecasan yang pantas in the box. And last kali yang paling penting adalah performance kamera dia. Aku agak impressed dan suka jugalah yang Vivo dapat buat satu features yang agak menarik juga, yang so-called dia sebagai Aura Light Portrait ni. Sebab kita tahulah memang Vivo suka buat satu inovasi dekat diorang punya smartphone. Macam sebelum ni dekat diorang punya phone flagship, diorang letak gimbal dekat diorang punya kamera. And now untuk Vivo V series pula, diorang counter flashlight ni menjadi cahaya yang lebih berguna lah, lebih berfungsi. Cuba cakap aku, korang guna ke flashlight tu? Mostly memang jarang lah. Aku pun jarang guna flashlight tu. Tapi bila ada satu features yang menarik macam ni, kita jadi macam sentiasa nak cuba, sentiasa nak gunalah benda ni. Sebab dia bukan gimmick semata-mata, dia memang berfungsi untuk berikan cahaya yang cukup, untuk berikan cahaya yang lebih soft kalau ambil gambar pada waktu malam. Oh ya, Vivo juga ada melancarkan Vivo V27e. Boleh katakan versi light untuk Vivo V27 ni lah. Tapi bagi aku, ianya cukup berbaloi untuk kita beli. Design dia tak nak kalah lawa juga. Lagi-lagi warna lavender purple ni cantik gila. Dan yang menariknya, phone ni design dia berbentuk boxy. Kalau dah design boxy macam ni, of course lah dia hadir dengan skrin yang flat. Dan kalau kita tengok design kamera dia ni, kita akan nampak aura light portrait yang sama macam dekat Vivo V27.
Kamera dia padu juga, ada 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Kamera selfie dia 32 megapiksel. Untuk performance phone ni dihadir dengan Helio G99, RAM 8GB dan internal storage 256GB. Software dia pun dah paling latest, which is PhantasOS 13 yang berasaskan Android 13. Saiz bateri dia pula sama macam dekat Vivo V27, which is 4600 mAh dan hadir dengan pengecasan sepantas 66W. Yang terakhir adalah skrin dia yang boleh tahan mewah juga, AMOLED Full HD Plus dan ada refresh rate yang tinggi 120Hz. Untuk harga jualan dia ialah RM1,299. So guys, sampai itu saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.